Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bercerita tentang kuliah yang ke-30, iaitu kelok kos pengeluaran jangka panjang. Saya sebelum pergi ke kelok kos jangka panjang ini, saya nak merujuk balik pada kuliah yang ke-29 semalam, iaitu kelok kos pengeluaran jangka pendek. Saya terangkan dalam kos jangka pendek, kos pengeluaran jangka pendek ada 3 kelok yang penting, iaitu kos berubah purata, kelok kos berubah purata, kemudian kelok purata dan kelok kos sud. Saya nak tegaskan lagi sekali bahawa dalam melukis rajah ini, tolong perhatikan. Saya minta tolong perhatikan. Apabila kamu nulis melukis kelok kos purata ini, kos sud ini, kos sud akan memotong kelok kos berubah purata dan kelok kos purata di titik minima masing-masing. Dia tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Dia mesti berada di titik minima. Itu konsep yang wajib kamu faham. Jadi ini adalah kelok-kelok kos purata jangka pendek. Okey. Untuk jangka panjang, kita dapati bahawa apabila kita cakap jangka panjang, bahawa semua faktor akan boleh berubah. Dalam jangka pendek hanya satu faktor saja yang berubah. Dalam contoh ini ialah buruh. Faktor yang lain semua tetap. Tapi dalam jangka panjang, semua faktor berubah. Faham ni? Semua faktor berubah. Dia tidak ada lagi faktor tetap. Tak ada, kerana semua faktor boleh berubah. Jadi, kelok ini, kelok-kelok pengeluaran jangka pendek adalah melambangkan satu skil pengeluaran dalam satu tempoh masa jangka pendek. Maksudnya, kita padam semua ni. Kita hanya lukis kelok AC, kos purata, dan kelok kos sud. Jadi setiap kelok ini melambangkan satu skil pengeluaran. Jadi kita tulis satu, ini skil pengeluaran satu. Untuk memberi gambaran yang lebih jelas, saya ambil contoh beginilah saudara-saudari. Saudara-saudari selalu pergi kedai fotostat tak? Pergi kan? Pergi kedai fotostat nota ataupun buku dan sebagainya. Okey. Ini adalah contoh yang saya ingat mudah kamu faham. Ini kedai fotostat. Kedai tu luas. 2,000 kaki persegi. Okey. Apabila si Ahmad ini buat kilang fotostat, ni dekat dengan sekolah lah ni. Kedai fotostat. Kedai fotostat. Si Mamat ni, dia sewa kedai nak buat kedai fotostat. Apa yang dia buat? Dia tidak boleh beli terus 10 mesin fotostat kan?
Apa dia selalunya? Orang yang berniaga, dia akan beli satu dulu. Satu photostat. Kerana ini satu mesin photostat. Ini mesin yang pertama. Mesin yang pertama ini, dia memerlukan buruh tak? Buruh, kertas, ink dia, lampu dia, sewa kedai dan sebagainya. Sewa kedai kena bayar. Pakai tak pakai kena bayar. Jadi dalam satu jangka panjang ini, kedai ni dia sewa, inilah saiz dia. Dia beli satu photostat machine. Okey. Jadi kerana photostat ini, dia akan menggunakan buruh. Buruh orang yang ke photostat itu. Kertas dan sebagainya. Mesin ini akan mengeluarkan kilo kos purata dan kos sud yang begini bentuknya. Faham? Itu berbentuk U. Okey? Dia berbentuk U begini. Nah, jadi ini dalam jangka pendek yang pertama, ini dia. Mesinnya satu je. Kerana apabila dia dapati bahawa ramai orang datang untuk photostat, dia akan dapati bahawa mesin ni terlalu padat. Mungkin dia tidak beroperasi 8 jam lagi, dia beroperasi 10 jam. 12 jam. Jadi dalam jangka masa yang kedua, si Mamat ini, dia akan beli satu lagi mesin. Mesin yang kedua. Jadi jumlah keluaran photostat banyak meningkat tak? Meningkat. Jadi ini akan dapat satu lagi kilo kos purata. Nombor satu dan nombor dua ni akan dapatkan satu lagi kilo kos purata yang berbentuk U ini. Tapi skalenya akan lebih besar. Katakan kita buat tulis ini SAC1 SMC1. Ni yang pertama tadi kan, mesin yang pertama kan, yang ini. Kerana dia bawa satu yang bilik yang kedua, pasal mesin sekarang boleh berubah. Dia boleh beli yang baru. Jadi dia beli baru. Jadi sekarang dengan seorang buruh, mungkin dia masih boleh lagi mengawal dua mesin ini. Jumlah kertas yang dibeli semakin banyak. Beli banyak, mungkin dia dapat diskaun. Biasanya beli banyak, dia akan bagi diskaun. Mungkin 5% dan sebagainya. Apa yang jadi dengan kilo kos pengeluaran yang kedua? Period yang kedua. Kita dapati period yang kedua, kita akan dia akan lebih rendah begitu. SLC 2. SMC2. Okey. Nampak tu?
kos purata skill yang kedua. Sekarang dia ada 2 mesin lah. Di kosnya lebih turun. Okey? Nampak tu? Kerana lebih turun, sekarang jumlah pengeluaran nak meningkat. Okey? Dia tambah mesin, dia mungkin tidak perlu tambah buruh. Pasal buruh yang sama boleh gunakan, boleh mengawal 2 mesin. Pentadbiran yang pertama, yang seorang boleh keluarkan, boleh mengawal 2 mesin ini. Orang tukang ambil akaun, yang tukang beli kereta dan sebagainya, masih orang yang sama, seorang juga. Apa jadi? Kalau ambil kos puratanya kalau gaji dia 1,000, sekarang pengeluarannya naik, jadi kos gaji pekerja itu menurun lah kan? Kos puratanya menurun, pasal keluarannya sudah meningkat. Okey. Dan keluarannya semakin banyak, permintaan semakin banyak, orang ramai yang datang. 2 mesin tak cukup, dia ambil mesin yang ketiga. Nampak mesin yang ketiga. Apabila datangnya mesin yang ketiga ini, operator yang pertama tadi boleh mengawal tak 3 mesin ini? Tentu tak boleh, bukan? Mengelabah dia. Mesinnya berjalan, mesinnya dan mesinnya jalan. Mesin putus start bukan mudah kita tekan dia di jalan. Kadang dia sangkut. Nak betulkan lagi, nak repair lagi, nak bersihkan lagi dan sebagainya. Jadi apabila dia masuk mesin yang ketiga, pengusaha ni, Mamat ini terpaksa ambil lagi seorang pekerja, bukan? Jadi masukkan lagi seorang pekerja. Gaji dia samalah, mungkin di sini orang yang pertama dia gaji 1,500, yang kedua pun mungkin 1,200, 1,300, 1,400, begitulah. Apa yang jadi? Kos puratanya akan naik. Kerana yang menjaga pelanggan tadi pun seorang tidak cukup. Tak cukup tangan. Dia perlukan tambahan. Dibawa lagi seorang kerani datang untuk membantu dia. Jadi buruhnya semakin meningkat. Apunya meningkat. Jadi tapi sewa kedai ni, sewa puratanya akan menurun pasal jumlah mesinnya bertambah, outputnya bertambah. Jadi kalau dibagi-bagikan jumlah sewa dengan jumlah output, dia akan menurun. Tapi ada kemungkinan mesin apabila di bawah mesin yang ketiga ini, kilo kos puratanya dia menurun juga kan? Okey? Kemudian kita dapati bahawa orang lagi ramai datang. Sudah terkenal, maka orang ramai datang. 3 mesin tak cukup. Dia kena ambil 4 mesin. Letak 1 mesin di sini. Mesin yang keempat. Apa mesin yang keempat? Buruh kena tambah tak? Buruh kena tambah. Mesin bertambah, buruh kena tambah. Kerani mungkin kena tambah, stok kena tambah. Jadi apa yang berlaku? Sesakan berlaku di sini bukan? Pekerja berlaga. Ini dah penuh dah dengan kotak-kotak. Kotak-kotak kertas ini. Jadi
kedainya dah semakin sibuk dah. Penuh. Sesak. Jadi, bawa mesin yang keempat, kita dapati bahawa kilo kos puraturnya jangka pendek, dia naik ke atas. Nampak tu? Ini jangka panjang. Jadi dalam jangka panjang, semua faktor berubah, maka kita akan dapat satu siri kilo kos puratur jangka pendek. Tengok sini. Mesin yang pertama bawa kilo kos puratur 1. Mesin yang kedua, dua mesin. Kos puraturnya turun. AC2 dan MC2. Mesin yang ketiga turun lagi. Kos puraturnya menurun lagi. S3. Dan mesin yang keempat, kedai jadi semakin sesak. Produktiviti akan menurun. Kita dapati kos puraturnya jangka pendek. Mesin yang dengan 4 mesin, dia kos puraturnya meningkat. Jadi ini dalam jangka panjang kita akan dapat satu series ini. Kilo kos puratur jangka pendek ini. Satu series. Jadi macam mana kita nak tentukan apakah mesin berapa mesinkah yang harus kita bawa? Ia bergantung pada keluaran yang kita perolehi, yang kita nak keluarkan. Semakin banyak orang datang untuk buat photostat, makin banyaklah mesin yang akan ditambah. Dia akan tambah, akan menurunkan stat tambahan. Ini akan membuat kos kilo kos puraturnya menurun. Tapi selepas satu titik dia akan meningkat. Okey. Kalau kita nak ambil contoh, kita nak keluarkan pada titik pada keluaran OK3. Persoalannya ialah mesin mana yang berapa mesin yang kita nak bawa untuk kita dapat untung yang lebih, untung yang lebih. Jadi kalau kita bawa dua mesin, kos puraturnya akan berada di sini, di titik A. Tapi kalau kita bawa mesin yang tiga mesin, kos puraturnya akan berada di sini, titik B. Kalau kamu sebagai pengusaha seperti Mamat ini, mana satu kamu, berapa mesin yang kamu nak bawa? Berapa? 2 atau 3? Kalau 2, kos puraturnya di titik A. Kalau 3, kos puraturnya di titik B. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih rendah? A lebih tinggi daripada B. B lebih rendah daripada A, bukan? Nampak tuan? Nampak? Kalau dia nak keluarkan pada titik, pada keluaran Q4, apa yang dia dapat? Dia berapa mesin dia bawa? Dia masih bawa 3 mesin. Pasal kos puratur bagi 3 mesin adalah pada titik C, iaitu pada titik kilo AC3 di sini. Mesin yang
Kalau bawa mesin, kos peratannya lah titik D. Tapi kalau dia naikkan pengeluaran pada K5, apa yang dia bawa, yang dia gunakan? Dia bawa 4 mesin. Kerana 4 mesin, kos peratanya lebih rendah banding dengan 3 mesin. 3 mesin pada kilo AC3, mesin yang ke-4 mesin, kos peratanya ialah pada titik F. Nampak tak itu? Jadi, dalam jangka panjang, bergantung kepada pengeluaran, berapa banyak pengeluaran yang kita nak buat. Berapa order yang kita dapat. Jadi, dalam jangka panjang, apa yang kita harus buat? Kita boleh dapatkan kos peratanya dengan mencantumkan titik-titik minima ni. Kita cantumkan titik-titik minima kos pengeluaran jangka pendek. Saya buat rajah yang baru supaya jelas. Okey. Kalau kos purata jangka panjang, dia akan lebih landai. LAC. Bentuk demikian. Kilo ini diperoleh daripada mencantumkan titik-titik minima bagi setiap kilo kos purata pada skala pengeluaran yang berbeza. Jadi ini berarti dalam jangka pendek, dalam jangka panjang kita akan dapat satu series ni. Nampak? Dia akan dapat satu series skil-skil pengeluaran yang banyak. AC1, AC2, C3, AC4 dan sebagainya. Dia rapat-rapat ni. Dan kita akan dapat kos purata jangka panjang. Bentuknya masih bentuk U. Dan sama juga jangka panjang, kos sud jangka panjang kita cantumkan juga kos sud jangka pendek 1, 2, 3, 4. Pada tiap-tiap tingkat pengeluaran kita akan dapat bentuk demikian.
Okey. Jadi ni ada dua bahagian lah. Mana ni lebih anda. Jadi kita dapati bahawa pada tingkat keluaran KO, ini keluaran, kilo kos purata jangka panjang adalah merupakan satu series titik-titik minima pada titik minima kos pengeluaran jangka pendek pada setiap tingkat. Bukan pada titik minima kos dia titik minima pada tiap tingkat keluaran. Kalau keluaran di sini, titik minima adalah di sini. Maksudnya kilo kos purata masih mencurun ke bawah. Dia tidak berada pada titik minima kos purata jangka pendek. Satu, pasal dia ada mesin lagi yang baru datang masuk. Dia ada series itu. Banyak. Jadi ratalah keadaannya. Dan di sini kita ada kiri yang di belakangnya. Tirinya ialah di sini pengeluaran ini di bahagian satu ini dia dapat faedah daripada ekonomi bidangan. Jadi dalam bahagian satu ni ekonomi bidangan yang diperolehi oleh firma ini. Apa dia ekonomi bidangan? Pertama, saya dah dari segi teknologi. Apabila mesin itu ditambah, skill pengeluaran dibesarkan, juruteknik yang sama boleh masih beroperasi, boleh handle padanya. Jadi kos puratanya akan menurun. Kos pemasaran, orang yang sama masih boleh handle, tapi jumlah keluaran sudah meningkat. Jadi kos puratanya bagi pengeluaran akan turun. Dan banyak lagi lah. Kamu tengok dalam buku apa dia, saya tak payah terangkan ini. Ini mudah dibaca. Ekonomi bidangan. Di sebelah, di bahagian satu ni, di sebelah kiri, daripada O ke KO. Dia firma ini menikmati faedah daripada ekonomi bidangan. Selepas KO, firma ini mengalami ekonomi tak. Dalam bahasa Inggeris, ekonomi diseconomy of scale. Berarti apabila semakin besar, jadi dari segi teknikalnya dia akan mengalami masalah, dari segi pemasaran dia ada masalah, dari segi kualiti juga mungkin akan masalah, dan sebagainya. Jadi dia menyebabkan kos puratanya meningkat. Jadi saya tak terangkan satu persatu dari segi apa itu ekonomi bidangan dan tak ekonomi bidangan. Tak ekonomi bidangan. Diseconomy. Ini di bahagian 2. Sebelah kanan daripada titik minimal kos purata jangka panjang. Ada tak ekonomi bidangan, diseconomy. Jadi dalam jangka panjang kita dapati bahawa kilo kos puratanya
akan lebih landai lagi. Dan dia smooth. Berbanding dengan kos peratus jangka pendek bagi setiap satu skill pengeluaran. Faham tu? Saya kalau detail dari segi faedah-faedah ekonomi bidangan yang kami ada dalam buku teks, itu kamu boleh baca, boleh lihat dengan mudah. Yang mustahak kamu faham ini, bentukan kelok-kelok ini. Kerana di sinilah biasanya kelemahan yang berlaku pada pelajar yang belajar ekonomi. Juga jangan banyak sangat kelok, bingung. Tapi kalau kita pelan-pelan fahamkan satu-satu, tiap-tiap step tu, dia akan mudah dipahami. Okey? Ya, saya berhenti di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak.